Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Kembali lagi dalam channel Anas Rahmat dalam segmen Malam Mistik. Okey. Sebelum aku nak start cerita ni, seperti biasa guys, aku nak minta tolong, minta bantuan. Jangan lupa subscribe, like and share channel aku ni, dan jangan lupa juga kau kena tekan loceng sekali supaya korang tidak ketinggalan menerima notifikasi aku untuk cerita-cerita baru aku akan datang. Okey, nak pendek je. Kali ni aku pendek je, aku tak nak panjang-panjang. Aku takut meleweh nanti kan orang komplain panjang sangat. Aku cakap tengok dah mula panjang kan. Okey, 2 hari lepas aku menerima panggilan daripada kawan aku. Nama dia Ami. Ami ni dulu dia bekerja dekat Kuala Lumpur. So aku selalulah jumpa dengan dia masa kat Kuala Lumpur dulu. Tapi bila aku dah balik JB, aku dah tak dapat hubungi dia lagi kan. Tapi bila dia nampak channel aku kat YouTube, dia call aku. Dia cakap dia nak cerita masa zaman dia belajar dekat UiTM Alor Gajah Lendu tu kan. Cerita kat sana, pengalaman dia lah, mengalami kisah-kisah mistik dekat sana. Aku pun bila dengar dia cakap nak cerita pasal UiTM ni, aku tak tunggu lama, aku terus on je. Sebab aku pun adalah bekas student UiTM Lendu juga. Cuma beza dia, aku tak pernah lah mengalami perkara-perkara mistik. Amir dengan aku ni, Amir ni pula belajar senior aku lah. Amir ni bukan nama sebenar sebenarnya. Amir ni nama aku letak je. Dia tak nak cakap nama sebenar dia. Aku tak tahu, mungkin dia takut dikecam oleh netizen ke, ataupun dia takut tiba-tiba popular ke. Aku pun tak tahu kenapa dia tak nak letak nama sebenar dia. Tapi aku untuk menjaga privasi dia, aku letak nama dia sebagai Amir je. Okay, tapi kalau korang nak tahu nama dia sebenarnya siapa, PM tepi. Memandangkan aku juga adalah bekas pelajar UiTM Lendu ni, so apa yang Amir cerita dengan aku ni, aku rasa dalam secara tak langsung dia related lah dengan apa yang berlaku dulu. Cuma Alhamdulillah masa aku belajar kat sana, aku tak pernah mengalami benda-benda mistik lah. Walaupun banyak jugalah cerita-cerita legend yang memang korang boleh tahulah pasal UiTM. Korang boleh search lah, search Google ke YouTube ke pasal UiTM Lendu ni. Memang banyak gila cerita-cerita mistik-mistik kat sana ni. Okay, mungkin cerita yang Amir nak ceritakan kat aku ni mungkin juga pernah juga orang lain cerita. Tapi ini version Amir lah. Ini version Amir dan ini version member aku sendiri yang aku nak ceritakan ke korang. Okey, kita terus kepada cerita yang nak disampaikan. Okay, jangan sembang lama-lama, jangan sembang pening-pening. Sebab korang pun dah subscribe ke aku kan. Korang bukan subscribe untuk dengar aku bebel, tapi korang subscribe aku sebab nak tengok aku cerita seram. Okey, tapi seram atau tidak, itu terpulang pada korang yang menilai cerita yang aku nak sampaikan ni. Ini adalah masa Amir di semester 1 masa kat UiTM Alor Gajah. Seperti biasa, budak-budak baru fresh masuk ni, kita masih tak faham lagi cara dan kehidupan dekat dalam universiti kan. Apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat kan. Kita masih lagi baru dan banyak benda yang kita belum belajar. So, tapi di minggu pertama kat UiTM ni, kita memang dah dididik. Ada satu kelas orientasi, bukan kelas orientasi, kita panggil orientasi je. Kita kena jumpa senior-senior kan, kena minta sign diorang untuk kenal senior antara satu sama lain. Tapi di masa yang sama juga ada juga senior-senior yang cerita juga basic, bukan basic lah, asas-asas dekat asrama kita ni. Apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Antara perkara yang tak boleh dibuat antaranya adalah jangan mandi di waktu malam kan, jangan keluar malam, jangan lewat-lewat malam balik daripada jalan ke kan. Yang penting semuanya berkaitan dengan malam lah. Berkaitan malam jangan dibuat selalu lah. Jangan dibuat perkara-perkara ni pada lewat malam. Tapi macam biasalah, kita pun budak mentah kan, budak muda masa tu. Jadi manalah kita nak dengar sangat kan orang lagi senior kita kan. Okey, apa yang Amir nak cerita dengan aku ni, masa dia semester 1, aku tak sure tahun berapa dia belajar kat sana kan. Tapi memang dah lama. Aku ingat kalau aku pun, zaman aku pun aku belajar kat sana, aku ingat tahun 2001 lah kalau tak salah aku lah Sebab nombor kad matrik aku 2001. Kalau tak salah aku lah. Amir ni lagi lah lama kan. Okey,
Dia cerita dengan aku, dia duduk dekat asrama Blok E. Okay. Kalau masa zaman aku belajar, Blok E ni kita orang panggil dia Blok Ehsan. Blok Ehsan ni memang angker sikit. Sebab apa? Bukanlah angker tu masuk angker tu terlalu keras. Angker maksud dekat sini aku nak sampaikan blok lama. Antara banyak-banyak blok dekat UiTM Alor Gajah ni, Blok E ni antara blok-blok lama lah, blok-blok yang awal. So kalau tengok perabot dia, daripada segi perabot, daripada segi susunan layout blok ni, memang agak sedikit creepy lah bentuknya. Okay. Lagi pula kalau lepas cuti SEM korang masuk balik belajar kan, korang akan dapat rasakan macam satu aura yang tak berapa sedap lah. Bila dah lama cuti SEM, beberapa bulan betul kan masuk balik duduk. Okay. Amir ni dia cerita dia duduk dekat Blok A juga. Blok E, blok yang sama dengan aku. Tapi nasib baik Amir cerita sekarang, bukan cerita masa zaman aku belajar dulu. Amir ni dia ambil fine art masa tu dekat UiTM ni. So budak-budak fine art ni, kalau korang yang belajar fine art, korang akan faham kenapa buat kerja di waktu malam. Pertama, antara sebab di waktu malam ni lebih aman, tenang lah kan. Maksudnya tak adalah diganggu oleh kawan-kawan lain. Sebab kita kadang-kadang duduk dalam satu blok ni, satu bilik ni, ada kawan yang ambil business study, ada kawan yang ambil public admin ke dan sebagainya ke kan. Diorang ni pun tak boleh bising nak buat kerja. Jadi budak fine art ni dia messy sikit, jadi dia kena buat kerja lewat-lewat. Ni memang normal untuk perangai budak fine art. Pukul 2 pagi ni lah time dia buat drawing ke atau dan sebagainya. So satu malam ni tiba-tiba perut dia terasa sakit nak buang air besar. Masa zaman tu memang semua pun maklum lah, zaman-zaman tu memang kalau dah kata buang air besar je, weh, nak pergi bilik air dia bukan sesuatu yang best lah. Okay, aku story sikit lah pasal kedudukan bilik air kat dalam Blok E ni macam mana. Blok E ni dia umpama satu blok dia, korang buka pintu je, korang akan jumpa pintu lain dekat depan. Maksudnya ada satu laluan kecil terus menghala ke belakang, dan itulah bilik air. Bilik air tu mungkin ada dalam 5-6 pintu yang dikongsi bersama-sama lah. Maksudnya yang sini kawasan untuk mandi, yang kat kelas sini untuk orang buang air besar lah. So inilah satu-satunya bilik air dekat kawasan blok dekat Blok E, dekat tingkat tu, untuk kita share sama-sama. Malam tu Amin nak buang air besar. Kurang dia tengok jam kat pukul 3 pagi, 3.30 lah. Jarang pun orang nak buang air besar malam-malam. Semua orang pun tak berapa berani sangat nak buang air besar-besar. Dia nak buang air besar-besar pula, nak buang air besar. Dah pukul 3 pagi kau nak buang air besar. Amin ni dia tengok kawan dia tengah tidur nyenyak. So tak sampai hati lah nak kejut kan. Takkanlah kau nak kejut kawan kau semata-mata nak suruh kau teman kau buang air besar. Macam tak patut kan bunyi dia macam tu kan. So dia pun beranikan diri pergilah buang air besar. Kat tandas Blok E ni, Blok Ehsan ni, dia tak ada tandas duduk, dia semua tandas cangkung. Ada lebih kurang 8 hingga 9 pintu tandas. Aku tak pasti berapa, aku anggar lebih kurang 8 pintu lah. So pot Amir buang air besar ni memang pot dia dekat tengah-tengah lah. Maksudnya pintu nombor 5 atau 4. Tandas ni pintu dia tak tutup sampai daripada atas sampai ke bawah tau. Pintu dia engkau orang boleh nampak kaki lah. Kalau orang lalu lalang kau boleh nampak kaki. Pintunya separuh je, tak sampai ke lantai. So Amir masuk dalam bilik air ni, buang air besar, melepaskan hajat dia seperti biasa lah. Dia cuba letak kat dalam otak dia, fikiran dia benda-benda yang positif. Maksudnya tak naklah fikir pasal benda-benda creepy, benda-benda yang seram, benda-benda yang mistik ni. Dia cuba melepaskan apa yang sepatutnya dilepaskan dalam keadaan yang penuh tenang. Tapi dah pukul 3 pagi. Maksud pukul 3 pagi ni, kalau kat dalam Blok Ehsan pukul 3 pagi ni betul-betul sunyi. Mana ada orang lagi dah tak ada bising-bising. Budak-budak pun dah start tidur sebab besok nak pergi kuliah kan. So diorang dah tidur. So tinggal Amir je dalam bilik air seorang-seorang nak melepaskan hajat dia. So tengah Amir melepaskan hajat dia ni, tiba-tiba Amir terdengar pintu tandas yang pertama dibuka. So Amir dah rasa lega sikit. Sebab kenapa dia kata dia rasa lega? Sebab yang dia fikirkan pintu tandas yang pertama ni adalah mungkin budak-budak asrama lain yang mungkin nak membuang air juga. So Amir pun jerit je lah.
Siapa tu? Tanya. Amir bertanya, siapa tu? Tapi senyap, tak ada jawapan. So Amir pun fikir, okey, tak nak jawab, tak apa. Dengan tiba-tiba pintu nombor 2 pun berbunyi juga. Orang buka juga. Buka pintu nombor 2. Untuk pengetahuan korang, Amir ni duduk dekat pintu nombor 4. Pintu bilik air tandas yang nombor 4. So bilik air nombor 2 dah ada orang buka. Amir dah rasa berdebar juga ni jantung dia ni. Hati dia dah tak tenteram, dah tak sedap juga. Aduh, berdebar pula jantung aku ni. Lepas tu Amir terfikir juga, aduh, siapa ni kan. Lepas tu pintu nombor 3 pula dibuka. Sudah makin rapat dengan pintu bilik air Amir ni dah. Dah pintu nombor 3 ni, Amir pun berharap jangan dia buat perkara yang sama pintu nombor 4. Sebab tapi Amir dah lock dah pintu nombor 4. Dia pintu bilik air tandas ni dia lock lah. Kau buang yang besar mestilah kau lock kan. Dia dah lock. So bila sampai kat pintu Amir ni, dia dah tak tolak. Dia dah diam dah. Amir ni tertengok-tengok dekat di bawah kawasan yang aku cakap tadi, boleh nampak kaki. Dia tengok kalau ada kaki orang. Hati dah tak senang ni. Sekarang ni daripada tadi Amir yang rasa perut dia nak buang air besar ni, dia dah macam stuck tau. Dia dah macam dah bukan lagi nak buang air besar. Dia rasa perut dia sakit ni, bukan sebab nak terbuang air besar, tapi sebab senak, sebab takut dah ni. Tapi benda dia tak kacau pun, dia tak tolak pun. Tapi dia ketuk. Sudah, dia ketuk. Amir ni sebenarnya dia ni berani juga. Dia pun dekat dalam hati dia, tak apalah, kau ketuk kan, aku tanya siapa tu kat luar. Amir ni boleh tanya siapa kat luar. Lepas tu benda tu diam. Amir tak puas hati. Amir cuba lagi berfikir positif. Mungkin kawan-kawan aku ni nak nakutkan aku ni. So Amir pun cepat-cepatlah cebok cepat-cepatlah cuci dia buang air besar tadi, dia cuci cepat-cepat. Dia terus pun ambil seluar sarung cepat-cepat. Dia tanya lagi sekali lah. Sebelum dia nak keluar, dia tanya lagi sekali, siapa kat luar tu? Amir beranikan diri tanya macam tu. Dia tak jawab, tapi dia mengilai. Dia mengilai. Aduh, kau mengilai pula. So Amir tak tunggu lama. Dia terus buka pintu, lari terus masuk ke bilik dia, terus sembunyi dalam bilik, tutup pintu, baring. Menggeletar. Tapi cerita tu tak berakhir kat situ sebenarnya. Amir terus masuk dalam bilik, selibungnya kan. Cuba nak melupakan perkara ni, nak pejamkan mata. Pejam. Dia kata cepat-cepat pejam. Tapi kali ni Amir ingat cerita tu dah habis. Dia pun dah lega lah. Dia tengok kawan-kawan tidur lenyak kan. Maksudnya okey, dah masuk dalam bilik ni, dah settle lah. Tak settle. Dengan tiba-tiba dia dapat rasakan pintu bilik dia tu dibuka tau. Pelannya macam tu dibuka pintu bilik tu. Amir pun dah dalam otak dia fikir, sudah, siapa pula ni yang buka pintu bilik ni? Aduhai. Dan Amir pun cepat-cepatlah pejamkan mata. Dia cubalah pejamkan mata, cuba tak nak ambil part pasal ni. Sebab dia dah tahu dah ni, dia memang benda yang bukan benda yang perkara biasa. Ini bukan perkara yang boleh, dia kata ni bukan kawan-kawan lah. Sebab dia masuk bilik, dia nampak tiga-tiga kawan dia dah dalam bilik tidur. Untuk pengetahuan korang, bilik asrama Blok Ehsan ni, katil usang, ada 4 katil. Ada masa dalam bilik tu ada 4 orang boleh tidur. Amir ni duduk dekat katil nombor 2, tingkat atas lah. So bila benda tu masuk pelan, Amir dapat dengar lah pintu tu ditolak masuk tau. Korang bayang lah, pintu rumah lama, pintu asrama lama, pintu lama, kalau buka ke bunyi macam tak ada geris tu, kan seram bunyi dia. Dan dia masuk pelan. Tapi dalam masa sama, Amir ni curious juga, nak tahu juga apa yang masuk bilik dia kan. Manalah tahu pencuri kan. So dalam erti kata lain, Amir ni berani takut lah. So dia tengah berselibung tu, dia buka selibung dia pelan-pelan. Dia tengok siapa yang masuk bilik dia. Dia nampak tau pintu bilik dia terbuka. So dia toleh bro. Ada pocong melompat masuk bilik dia bro. Dia terus gelabah, dia terus selibung menggigit-gigit, terketar-ketar. Dia kata dengan aku ni, dia berkata dia betul-betul takut yang tahap sampai maksimum punya takut ni. Dan dalam diam tu, dia duduk diam tu,
Dia rasa ketakutan tu, dia selibung tu. Tiba-tiba benda tu cakap. Tidur ke bang? Benda tu tanya dengan dia bro. Benda tu tanya tau. Lagilah dia takut. Dia diam je. Amir sekarang ni, Amir pula yang diam. Bukan benda tu, Amir yang diam. Benda tu tanya dengan dia. Tidur ke bang? Amir pun bila dia cakap macam tu, Amir pun macam pura-pura pejam mata lah. Buat-buat tidur, buat-buat tidur. Benda tu tanya lagi. Jangan pura-pura tidur bang. Saya tahu abang tak tidur pun. Oh, aku nak tanya korang lah, dalam situasi macam ni lah, kalau korang berdepan dengan situasi macam ni lah, agak-agaknya lah korang buat apa? Kan? Korang buat apa? Okey, dalam situasi Amir ni, Amir cakap, dia cerita dengan aku. Dia tak buat apa-apa pun. Dia tak berani buat apa-apa pun. Dia kata dia baca apa kat mulut dia pun dia tak tahu dia baca apa. Dia cuma otak fokus dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia punya takut dia tu dah tahap kronik punya takut dah. Dia cuma selibung kepala dia. Dia diam aja kan. Dia cuma berharap je benda tu jangan ganggu dia lah. Tolong lah, jangan ganggu dia. Seram sejuk dia tadi yang dia kata awal-awal dia nak buang air besar tu semua dah tak ada rasa lagi dah nak buang air besar. Dia lebih rasa macam sakit perut senak ni sebab takut sangat kan. Dia kata nak terkencing pun dia kan. Peluh jantan ni dah keluar. Peluh-peluh seram beku dia kata. Macam-macam perasaan dia kata kan benda ni. Dia cuma berharap, ya Allah cepatlah benda ni berakhir. Cepatlah hari siang, cepatlah. Dia cuba pejamkan mata, tak boleh pejam. Dia cuba kan. Lepas tu dalam masa sama dia bukan dengar suara benda ni je. Dia bukan dengar, benda ni bukan ganggu macam tu je. Dia datang dengan package sekali. Package bau busuk. Bau busuk. Bau macam, kalau korang tahu bau kelapa barus, korang pernah tahu pasal kelapa barus tak? Kelapa barus ni okay, kalau orang meninggal kan, biasanya kelapa barus ni dia letak dengan mayat sekali lah. Kalau mana kawan-kawan yang mana pernah tahu, pernah cium, pernah berhadapan dengan orang-orang meninggal kan, biasanya kalau jenazah orang Islam ni dia akan letak kelapa barus selain daripada kunyit lah. Ini antaranya lah. Inilah yang kata Amir ni, dia ada bau kelapa barus sekali. Aku tak tahu kelapa barus, kapur barus kelapa barus. Antaranya lah kapur barus kot. Mungkin lah. Aku tak pasti kelapa atau kelapa. Dia kata dia terbau sekali. So Amir cuba nak menahan rasa takut tu. Tapi dia dah terketar. Dia berselubung dalam bilik air. Dalam bilik dia berselubung, ketar. Ya Allah, cepatlah settle ni kan. So dalam masa yang sama Amir pun tertidur. Bila dia sedar dah pagi, dia nak bangun badan dia tak boleh. Dia kata macam penat sangat. Dia kata lepas daripada kejadian tu dia demam 3 hari. Setiap malam ni dia freezing. Setiap malam ni dia kesejukan, dia ketakutan. Ada seorang member dia ni ustaz sebenarnya. Ustaz dekat Blok E ni, ustaz surau berdekatan lah. So member dia ni bantu dia. Dia yang bagi Amir ni air, dalam erti kata lain, air untuk pulihkan semangat Amir lah. So lepas tu barulah Amir okey sikit badan dia. Ini adalah pengalaman member aku Amir semasa dia belajar dekat Universiti Teknologi Mara, kampus Alor Gajah Lendu, dekat Blok A sana. Tengok, dia bagi tahu aku spesifik kawasan ke mana. Blok E ni jugalah tempat aku punya asrama. Tapi mujur lah, zaman masa aku belajar dulu tak kena lah benda ni. Cuma Amir ni tak bernasib baik lah. Aku tak tahulah sebenarnya nak kata dia bernasib tak baik ataupun bernasib baik. Ada orang dia kata dia jumpa benda ni, dia kata dia bernasib baik sebab dia jumpa pengalaman-pengalaman macam ni. Tapi kalau aku yang jumpa pengalaman macam aku cakap tu, bukan nasib baik, itu nasib tak baik. Okay, itu adalah pengalaman Amir kali pertama yang dia berdepan dengan benda-benda macam ni dekat UiTM Alor Gajah Lendu. Okey, ada lagi satu kisah Amir ceritakan dekat aku. Yang ini kisah ni bukan berlaku kat dia, tapi berlaku dekat pelajar lain. Kisah yang Amir nak cerita ni dia dah jadi macam cerita legend lah. Aku tak tahu pula kisah yang dia cerita aku ni, benda ni berlaku pada zaman dia. Tapi zaman aku belajar kat sana, kisah ni dah memang meletup lah maksudnya. Kisah ni dah memang disiarkan oleh pelajar-pelajar zaman aku tu. Standard lah. Okay, bila kita cakap pasal belajar dekat universiti ni, late night study ni, belajar lewat malam ni dah kebiasaan lah bagi pelajar-pelajar universiti ni. Bagi pelajar lagi lah, pelajar-pelajar asrama ni kan. Ada satu kisah ni, seorang budak ni, ni kisah ni berlaku dekat budak perempuan lah. Dekat budak perempuan.
kawasan UiTM Alor Gajah Lendu ni, budak perempuan ni dia belajar sampai lewat malam, mungkin 2-3 pagi, menjadi rutin dia. Dekat UiTM ni kita ada satu, kalau kita tak keluar makan, kebiasaannya ada pelajar-pelajar lain ataupun dia orang luar, dia akan datang ketuk pintu bilik kita untuk jual makanan-makanan tambahan tau. Macam nasi lemak ke, kuih ke, mihun, antara benda-benda macam ni. So korang, kalau korang tak pergi makan dekat kantin kan, tapi kalau korang dah makan kat kantin sekalipun, tapi kalau korang nak makan tambahan, makan makanan tambahan ni, diorang boleh datang ketuk pintu bilik korang dan korang boleh beli time tu juga kan. Soalnya kalau korang rajin, korang boleh buat duit macam tu. Tapi ada juga setengah-setengah ni makcik-makcik yang datang, makcik-makcik yang duduk dekat luar ni, mungkin dia dapat kebenaran daripada pihak universiti lah kan. Aku pun tak sure lah hal tu. Dan dia jual nasi lemak ke, apa-apa sajalah. Satu malam ni, dalam lebih kurang pukul 1 pagi, satu student ni, dia masih lagi belajar kan. Ada orang ketuk pintu bilik dia, ketuk. Dia buka pintu bilik dia macam biasa je. Dia buka, dia tengok, tak ada orang kat depan pintu bilik dia. Dia pun jengah keluar. Bila dia jengah keluar, dia nampak makcik jual kari pap tau, jalan bawa bakul. So dia expect memang betul lah makcik jual kari pap, jual makanan tak habis. Tapi persoalannya dah pukul 1 kan, dah lewat malam. Mana ada makcik-makcik jual kari pap malam-malam lagi kan. Biasa kalau orang ni nak jual kari pap kan, jual makanan ke apa kan, mesti dia daripada pukul 8.30 sampai 10.30. Lepas tu tak ada. Tapi budak ni dia tak fikir apa-apa tau. Dia beranggapan mungkin stok makanan tu tak habis, so dia meniaga sampai ke malam. So dia pun abaikan je. Dia tengok kat luar tu, jenguk macam tu kan, dia tutup pintu balik, dia sambung belajar. Kawan-kawan dia yang lain dah tidur, tapi dia teruskan belajar. Next, lebih kurang dalam setengah jam hingga 1 jam selepas tu, pintu bilik dia diketuk lagi sekali. Tapi kali ni dia tak buka. Dia abaikan je. Dia cakap apa lagi lah kan, makcik ni dah lewat ni, tak payahlah lagi, jual balik je lah. Dalam hati dia cakap macam tu. So dia pun abaikan je. Dia teruskan belajar. Dia teruskan dekat depan komputer dia masa tu, betul-betul dekat depan dia tingkap. Dan tak lama lepas tu, ada makcik kari pap ni dekat tingkap cermin dia kan, jumpa dia, bersapa dia. Dia pun tengok makcik tu. Ya makcik, dia pun cakap kan, dia tak terfikir tau. Masa tu dia belum terfikir lagi yang dia duduk kat tingkat 3. Maksudnya tingkat 3 macam manalah orang. Maksudnya orang yang boleh berdepan dekat tingkap menako dia tu adalah orang yang boleh terbang je. Kalau boleh terbang, maksudnya boleh lah dia berdepan kat situ kan. So dia pun cakap, ya cik, dah lewat cik, tak balik lagi. Makcik tu tanya dengan dia, Dek, nak beli kari pap? dia pun tengok muka makcik tu, taklah cik, saya dah kenyang, dia jawab. Lepas tu dia pun toleh lagi sekali. Dia tengok kat belakang, dia tengok, dia kononnya dia nak kejut kawan-kawan dia lah. Dia nak tanya kawan-kawan dia kalau nak beli kari pap kan. Dia kejut kawan-kawan dia, toleh belakang. Dia panggil lah, "Woi, korang nak beli kari pap tak?" Kawan-kawan dia semua tengah tidur. Dia just tanya je lah kan, kalau dia bercelik ke nak beli kan. Dan dia pun tak ada, kawan-kawan yang tidur pun tak ada yang respon. So dia toleh balik makcik tu dah hilang dah. Dia pun bila tengok makcik tu dah hilang, dah hilang pula orang tua ni. Dia pun terus sambung lah dengan apa yang dia buat. Berapa minit baru dia terfikir, aku ni kat tingkat 3 ni, macam mana pula makcik ni boleh jual kari pap? Barulah yang dia sedar time tu, yang datang jumpa dia tu bukan makcik kari pap tu, entah siapalah yang tegur dia. Korang boleh bayang tak keadaan macam tu kan? Kat tingkat 3, tak mungkin ada orang yang boleh tegur dia lah. Maksudnya kalau yang tegur tu memang confirm bukan makcik kari pap tu, barulah dia tahu. Terus tutup tingkap nako dia tu kan, terus tutup lampu, tu lompat atas katil, terus je tidur. So besok paginya dia pun ceritalah dengan kawan-kawan dia apa yang berlaku malam tu. Rupa-rupanya kawan dia yang seorang lagi cakap, kisah makcik kari pap ni dah berlaku dekat banyak blok kat kawasan tu. So kira budak ni nasib dia tak baik lah, dia terlibat. So begitulah kisahnya legenda makcik kari pap dekat kawasan UiTM ni berlaku zaman-zaman tu. Masa zaman aku belajar ni memang dah ada kisah dah, memang dah terdengar lah cerita pasal makcik kari pap ni. Memang popular lah legenda makcik kari pap ni dekat UiTM kan. Tapi tak sangka pula aku cerita tu bermula daripada zaman era kawan aku ni masa belajar kat UiTM.
Aku tak tahu zaman sekarang ni masih ada lagi tak legenda cerita Makcik Karipap. Okay, kalau ada kawan-kawan aku, kalau ada student-student UiTM yang dengar cerita aku ni, aku nak korang kongsikan kat aku. Korang tulis je kat komen aku kat bawah ni. Kan kalau cerita tu masih diceritakan lagi, cerita Makcik Karipap ni masih diceritakan lagi pada zaman sekarang. Okay, aku tak nak cerita panjang lagi. Itu antara cerita pengalaman member aku, Amir ni. Cerita pengalaman dia semasa dia belajar di UiTM Alor Gajah Lendu, Melaka. Dan aku pasti banyak lagi legenda cerita yang berlaku pasal kisah mistik ni dekat UiTM Melaka. UiTM Melaka ni antara UiTM legend lah, senang cakap. UiTM legend pasal perkara mistik ni. Okay, sampai di sini saja episod Malam Mistik kali ni. Aku berharap cerita ni dapat menghiburkan korang kan. Dapatlah juga sedikit informasi pasal UiTM Alor Gajah Melaka kan. Tapi dalam masa sama, cerita ni bukanlah untuk menakutkan korang kan. Korang boleh ambil cerita ni mungkin sebagai pengajaran ataupun sebagai hiburan semata-mata. Okey, sehingga kita jumpa lagi di episod akan datang. Sebelum aku tamatkan episod ni, seperti biasa, korang perlu bantu aku untuk like, share dan subscribe channel aku ni. Dalam masa yang sama, jangan lupa tekan loceng kan, loceng untuk terima notifikasi channel aku supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang terbaik di masa akan datang. Sehingga kita jumpa lagi di cerita yang akan datang di segmen Malam Mistik di channel YouTube Anas Rahmat. Itu saja untuk malam ni. Jaga diri dan jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.